Okey, boleh sedia? Kalau dah sedia, kita boleh membaca daripada surah Hud ayat 25 hingga 28. Surah Hud, surah yang ke-11 berada di juzuk yang ke-12. Muka surat 224. Okey, ready? Dah ready, kita boleh baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها و- وأنتم لها كارهون. صدق الله العظيم. Okey, baik. Maaf suara saya agak tersekat sikit. Okey, baik. Kita lihat pada ayat yang ke-25. Silakan siapa nak kongsikan tafsirnya. Tapi sebelum tu, di sini ada tanda kan pada ayat 25 ni. Dia macam ada tanda bunga. Okey, so apa maksud di sebalik tanda bunga ni? Apa simbol? Apa maksud simbol tanda bunga ni? Kan kalau anda buka mushaf kan, anda akan nampak ada tanda-tanda bunga kat sini. Okey, so apa maksud di sebalik simbol tanda bunga ni? Ada siapa yang boleh kongsikan? Saya salah. Baik, Puan Hamidah. Tanda hizib. Tanda hizib. Rasa macam pernah kongsi kan benda ni. Jadi kalau siapa yang pernah ada kelas tajwid rasanya. So apa maksud tanda hizib kat situ? Yang lain? Dalam okey, orang lain. Okey, Tak apa, silakan. boleh. Puan Hamidah nak cakap, silakan. Tak apalah, kasih peluang. Okey. Kalau tak ada, dan Ah. saya sambung. Okay, yang lain agak-agak tanda ni, tadi Puan Hamidah kata tanda hizib kan? Tanda hizib. So, apa fungsi tanda hizib tu kat situ? Ada sesiapa? Okey, kalau tak ada, saya kongsilah. Nanti kalau anda buka Quran, nanti bila senang nanti anda buka Quran anda, buka yang fizikal. So, senang nampak. Okey, nanti pada setiap dua muka surat setengah, 2.5 pages, anda akan nampak tanda bunga ni. Okey, tanda bunga ni nama sebetulnya adalah dia sebenarnya tanda makro'. Okey, tanda makro' ataupun tanda rubuk hizib. Tadi betul lah hizib tu, tapi nama dia rubuk hizib. Rubuk tu maknanya 1/4 ataupun a quarter. Kan kalau macam kita belajar fraction kan, kalau one full circle, kita boleh bagikan kepada 4 quarters kan, pada 4 bahagian. Jadi 1 bahagian tu is a quarter. Okey, rubuk hizib maknanya a quarter of a hizib, yang mana dia ada 2.5 muka surat.
Okey, nanti kita akan go into detail benda tu lah. Tapi sekarang ni, kalau anda nampak tanda bunga dalam Quran, bermaksud anda dah baca 2,5 muka surat. Okey, dan bila 2,5 muka surat ni kita tambah-tambah-tambah, add up, jadi 20 muka surat ataupun 21 muka surat yang membuatkan satu juzuk. Okey, satu juzuk tu satu bahagian lah. Baik, kita lihat tafsir dulu untuk ayat ni. Silakan, siapa nak kongsi? Mathalul fariqaini kal'a'ma wal asammi wal basiri was sami'. Ada sesiapa? Tak kisah bahasa apa pun, kalau anda punya tafsir bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, tak kisah, asalkan kita semua faham. Saya boleh. Ni yang Baik. ayat 24. Saya ayat 25. Mathalul fariqaini. Oh, 25. Sorry, 24 betul-betul. Saya nampak yang penghujung ni. Okay, sorry, 24 betul. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Okey, baik. Terima kasih. Jadi kat sini kalau kita lihat antara gaya bahasa Al-Quran, dia akan membuatkan perumpamaan. Jadi kalau anda jumpa ayat-ayat yang ada perkataan masal, bermaksud ayat tu adalah perumpamaan ataupun perbandingan, comparison. Okey, terus kita masuk pada ayat 25. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Silakan. Saya nak cuba Ustazah. Baik, silakan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu. Okey, baik. Terima kasih Puan Rosnita kan. Sila hidupkan anda punya video. Jadi kita nampak anda kat mana. Okey, sekejap. Okey, baik. Terima kasih. Ayat 26. Alla ta'budu illallah. Sila. Sesiapa? Saya Ustazah. Baik, silakan. Tuan Hamzah. That you should worship none but Allah. Mhm. I truly fear you, the torment of a painful day. Okey, baik. Terima kasih. Jadi kat sini adalah dialog yang dirakam daripada apa yang Nabi Nuh sebut pada kaumnya. Alla ta'budu illallah. Janganlah kamu menyembah kecuali Allah. Okey, baik. Kita pergi pada ayat yang seterusnya. Okey, kalau dalam ayat yang sebelah bawah ni ada satu kalimah yang dikategorikan sebagai perkataan yang paling panjang antara 4 perkataan yang paling panjang dalam Quran. Nanti anda tengoklah agak-agak kalimah yang mana satu. Nanti kita boleh teka. Okey, baik. Ayat 27. Faqala al-mala'u allazina kafaru min qaumih. Silakan. Saya Ustazah. Baik, silakan. Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, kami tidak memandangmu, wahai Nuh, melainkan sebagai seorang manusia seperti kami, dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu, melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat, dan kami juga tidak memandang kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami, bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta. Baik, terima kasih. Okey, so kita pergi pada bahagian yang terakhir dalam ayat ni yang kita baca. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Saya baca Ustazah. Ayat Silakan. 28. Nuh pun berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata daripada Tuhanku dan aku diberi rahmat daripada sisinya, sedangkan rahmat itu dikaburkan pada pandanganmu? Apakah kami akan memaksamu untuk menerimanya padahal kami tidak menyukainya?
Okey, baik. Terima kasih. Wa antum laha karihun. Dan kamu membencinya. Okey, baik. Kat sini, mana agak-agak anda boleh lihat ayat, sorry, bukan ayat, perkataan yang terpanjang. Dalam Quran ni ada 4 perkataan yang paling panjang. Okay, yang mana dia ada 10 huruf dan ke atas. Lingkaran ataupun antara itulah 10 dan ke atas. Okey, agak-agak mana satukah perkataan yang antara yang terpanjang dalam Quran? Cluenya dalam ayat 27-28. Agak-agak yang mana? Ayat 28. Mhm. Anulzimukumuha. Betul. Okey. So anulzimukumuha adalah antara satu daripada 4 perkataan yang terpanjang yang kita jumpa dalam Quran. Jadi anda marklah kat sini. So kalau esok bila anda baca ke apa kan, jumpa surah Hud 28 ni adalah ada satu perkataan antara yang terpanjang dalam Quran. Anulzimukumuha. Okey, cuba kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10 huruf dalamnya. Okey, baik. So kat sini ayat ni kita baru baca ni ada ayat berkenaan dengan kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Okey, dan dia antara kisah para nabi yang diulang banyak kali dalam Quran. Kenapa agaknya? Kan antara nabi yang famous yang kita jumpa kisah dia banyak dalam Quran, Nabi Musa alaihissalam. Selain daripada Nabi Musa, salah satunya Nabi Nuh alaihissalam. So agak-agak kenapa kisah mereka ni diulang banyak kali? Antara Nabi yang ulul azmi. Ya, satu antaranya kerana mereka antara Nabi yang ulul azmi. Ulul azmi maknanya Nabi yang yang kirakan terbanyaklah ujian. Terbanyak ujian dan antara paling berat nak handle kaum mereka. Okey. Dan selain daripada itu adalah sifat-sifat orang-orang yang Allah sebut dalam Quran ni adalah sifat-sifat yang sama yang kita akan jumpa sampai akhir zaman. Sebab tu kisah mereka diulang. Okey, kemudian kalau anda lihat pada ayat yang kita baca, anda lihat di sini ada penghujungnya ada number ayat. Nombor ayat ni lah yang kita akan pelajari dalam modul kali ini iaitu fawasil. So fawasil in the nutshell adalah pengajian berkenaan macam mana sesuatu ayat tu diletakkan nombornya. Okey, ataupun bagaimanakah kita nak mengenali di manakah penghujung ataupun kesudahan sesuatu ayat. Tu fawasil. Okey, dan bila anda nampak setiap ayat tu ada penghujung, di situ diletakkan nombor. Dan tempat yang diletakkan nombor tu kalau dalam istilah fawasil kita panggil sebagai ra'sul ayah, kepala ayat. Walaupun dia berada di hujung kan, tetapi kat sini dinamakan kepala. Kenapa dinamakan kepala? Sebab kawasan yang paling hujung itulah yang paling important. Sama macam kepala kita itu kawasan yang paling important. Sebab tu kalau kita injury tempat lain masih boleh survive. Tapi kalau kepala ni masalah sikit. Sebab itu tempat yang paling penting sekali. Sama juga hujung ayat tu adalah kawasan yang paling penting sebab situ yang determine sama ada ayat tu dah sempurna ataupun belum. Okey, dan macam manakah penghujung ayat tu di-identify adalah melalui para sahabat mendengar macam mana Rasulullah baca sesuatu ayat Quran tadi dan di situ mereka tahu di manakah penghujung ataupun kepala ayat bagi sesuatu ayat. Okey, dan kalau anda lihat satu karakter, kalau anda perhatikan kepala ayat ataupun penghujung ayat tempat yang ada nombor ni, apa karakter yang anda boleh lihat pada setiap penghujung ayat? Kan kalau kita baca pantun ataupun poem, kan dia ada satu cara penulisan. Okay, ada setengah penulis, dia akan menulis dengan gaya bahasa yang penghujung poem tu ataupun penghujung sajak lah misalnya, ada rima. Rima tu maknanya dia rhyme.
Ada persamaan perkataan. Okey, ada pula kalau anda lihat pantun, contoh pantun Melayu klasik, dia akan setiap rangkap tu dia pastikan jumlah perkataan tu sama. Maknanya kalau satu rangkap ada 4 perkataan, rangkap berikutnya pun ada 4 perkataan juga. Okey, so gaya bahasa dalam Quran, kalau anda lihat ayat yang kita baca, penghujung ayat ataupun yang dinamakan sebagai kepala ayat, dia ada satu-satu karakter yang tertentu. Okey, ada setengah surah, kalau anda lihat surah yang common kita baca macam surah Ikhlas, dia akan berakhir dengan dal, dengan qalqalah. Okey, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. So pada surah Al-Ikhlas dia punya karakter bagi fawasilnya, ataupun penghujung setiap ayatnya adalah dia ada qalqalah. Okey, dan pada ayat yang kita baru baca ni agak-agak apa karakter ayat ni? Apa karakter di setiap penghujung ayat ni yang anda boleh nampak? Yang saya lihat adalah diakhiri dengan mad arid disukun. Okey, betul. Jadi kebanyakan surah anda akan lihat setiap ayatnya berakhir, tidak semua surah tapi kebanyakan surah anda akan lihat ayatnya berakhir dengan mad arid disukun ataupun dia ada huruf mad pada huruf sebelum akhir. Contoh macam perkataan tazakkarun, ada huruf mad kan? Huruf waw. Mubin ada huruf ya. Okey. Alim ada huruf ya sekali lagi. Dan semua-semua ni bila kita berhenti dia jadi mad arid li sukun. Okey, ataupun kalau kita lihat dari strukturnya, huruf sebelum akhir tu adalah huruf mad. Okey, dan kebanyakan ayat Quran macam tu. Tak semua tapi kebanyakan. Dan ada juga surah yang mana dia tidak berakhir dengan huruf mad, tetapi dia berakhir dengan huruf, contoh huruf mim dan sebagainya. Itu nanti anda boleh carilah, tengok mana surah yang berakhir dengan mim. Okey, dan ada surah yang berakhir dengan huruf ra. Setiap penghujung ayat ni ada huruf ra. Itu karakter-karakter bagi surah-surah tertentu dalam Quran. Okey, dan satu lagi kalau anda perhatikan dalam Quran ni, bila dia ada surah-surah yang panjang, biasanya surah-surah yang panjang akan berada di satu kelompok. Biasanya surah-surah panjang ataupun atwal berada di awal Quran. Di antara juzuk 1 hingga ke juzuk yang ke-10 ataupun juzuk yang ke-7. Okey, antara 1 dan juzuk 7 tu adalah surah-surah yang panjang. Dan bila anda masuk ke pertengahan Al-Quran, biasanya surah-surahnya dah makin pendek hinggalah kepada yang bahagian akhir tu, ayat-ayatnya semakin pendek dan bila sampai ke juzuk yang ke-30, ayatnya memang pendek-pendek. Okey, jadi biasanya kalau kita lihat dari segi susunan, dia akan clusterkan jumlah ayat yang sama tu ataupun surah-surah yang ada ayat yang lebih kurang sama panjangnya dalam satu kelompok. Okey, dan secara totalnya berapakah jumlah ayat Quran? Tu kita akan bincang hari ini. Baik, setakat tu sebagai permulaan. Okey, ada apa-apa yang anda nak kongsi ataupun apa yang anda boleh nampak tentang pelajaran Fawasil ni? So, apa perception anda tentang pelajaran Fawasil based on introduction tadi? Ada siapa nak berikan input? Ada? Okey, mungkin belum lagi dapat idea tapi tak apa, it's okay. Kita masuk pada perbahasan yang pertama. Topik yang pertama, saya sharekan skrinnya, topik tentang Fawasil. Okey, ini maksud dari segi kata nama ataupun maksud dari segi istilah bahasa. Fawasil tu adalah satu perkataan yang berbentuk plural ataupun jamak. Jamak tu maknanya plural lah. Istilah yang menunjukkan kepada sesuatu yang banyak bilangannya. Okey, dia punya singular, istilah dalam bentuk singular ataupun mufrad ataupun dalam bentuk satu, tunggal adalah fasilah. Okey, yang mana dalam bahasa Melayu bermaksud fasilah tu adalah satu
Dia kata kat sini ceraian ataupun senang cakap satu bahagian. Okey, satu kluster. Itu maksud fasilah. Satu bahagian, satu kelompok, satu kluster ataupun satu pecahan. Okey. Dan kenapakah dinamakan studi berkenaan dengan kelompok-kelompok ayat Quran ni dinamakan fawasil ataupun fasilah adalah mungkin diambil sempena daripada firman Allah dalam ayat ni yang mana Allah sebut kitabun uhkiman ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Quran adalah sebuah kitab yang tersusun ayatnya dan tetap kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Okey, summa fussilat. Fussilat maknanya kemudian dipisahkan, diklusterkan ayat tu ataupun kalam tadi kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Jadi mungkin perkataan fasilah ataupun fasil datang daripada kalimah ni, fussilat. Okey? Okay, baik. Terus, fawasil Al-Quran ialah akhir setiap kalimah di dalam sesuatu ayat. Ia laksana rima di akhir sesuatu bait sajak, syair ataupun prosa. Okey. Seperti al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minarrahman. Ini bukan ayat Quran ini adalah perumpamaan dalam bahasa Arab yang mana bermaksud al-ajalah. Al-ajalah tu maknanya sikap tergesa-gesa adalah daripada syaitan, wa ta'anni dan ketenangan ataupun sifat berhati-hati itu adalah daripada Allah. So nak katanya kalau dalam bentuk syair, biasanya kita akan nampak penghujung rangkap tu akan ada persamaan dengan rangkap yang berikutnya. Okey, jadi gaya bahasa dalam Quran lebih kurang macam tu. Kenapa? Kerana turunnya Quran pada asalnya, pada awalnya ataupun audiens yang pertama yang menerima Quran adalah mereka yang sangat fasih dalam bab pidato dan syair dan seumpamanya. So Quran datang awalnya pada zaman tu adalah untuk mencabar dari sudut bahasa. Sebab tu kita lihat dari segi bahasa Al-Quran, bila kita compare dengan syair dan sajak, dia macam ada persamaan yang mana penghujung rangkap sesuatu sajak tu dia ada rima. Quran pun pada setiap penghujung ayat tu dia ada rima dengan ayat yang berikut. Okay, maknanya dia ada rhyming, ada perkataan yang hampir sama bunyi dengan perkataan dalam ayat seterusnya. Okey, kemudian ni adalah contoh lain dalam sajak yang mana disebutkan jamalul wajhi ma'aqubsin nufus kalqindili fi qabril majus. So kat sini dia perangkap pertama ada huruf sin kan, nufus. Okey, ada waw dan sin. Pada rangkap berikutnya ada waw dan sin juga. Itu maksudnya. Maknanya fawasil tu ibarat macam kalau kita nak tengok gaya bahasa adalah gaya bahasa syair yang ada persamaan. Okey. Ini contoh kedua yang mana maksudnya keindahan rupa paras yang mana beserta jiwa yang kotor bagaikan lilin di kuburan majusi. Maknanya kalau kita nyalakan lilin tu tak gunalah sebabnya kat kubur siapa yang ada kan. Itu maksudnya. Maknanya kalau muka cantik tetapi akhlak tu tak semenggah pun tak ada apa-apa artinya. Itu maksud perumpamaan ni. Okey. Baik, setakat tu. Ada apa-apa anda nak tanya? Jadi faham apa maksud fawasil? Fawasil tu adalah satu kluster bagi sesuatu ayat tadi. Okey, terus. Kenapakah dinamakan fasilah? Kerana ia memisahkan antara dua ayat. Maknanya satu ayat dah selesai, diletakkan pemisah yang mana kita nampak dia diletakkan nombor. Bererti di situ dah sempurna maksud satu ayat. Okey, dan di sini disebutkan ayat pertama berakhir dengan kepala ayat. Kepala ayat itulah tempat yang kita letakkan nombor 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan barulah selepas pada tempat yang kita letakkan nombor tu, bermulalah ayat yang berikutnya. Jadi di manakah letak fawasil? Letak tu adalah di penghujung setiap ayat yang mana tempat tu dinamakan sebagai ra'sul ayah, kepala ayat. Okey, jadi itu antara istilah yang kita akan sering gunakan dalam pengajian fawasil. Jadi kalau ditanya pada anda, apa tu kepala ayat? Di kepala ayat adalah bahagian terakhir bagi sesuatu ayat sebelum kita menentukan di situlah
kirakan lengkapnya ayat tadi, yang di situlah kita letak nombornya. Okey, baik. Setakat tu ada soalan? Boleh? Okey, jadi kat sini kita nampak ada contoh surah An-Nas. Jadi kalaulah kita buang nombor-nombor ni, agak-agak kita boleh identify tak di mana kepala ayat bagi surah An-Nas ni. Rasanya boleh kan? Sebab kepala ayat antara syaratnya adalah biasanya dia akan ada rima. Okey, jadi kalau kita lihat surah ni katalah tak ada nombor, kita akan nampak ada perkataan-perkataan yang ada rima. Contoh macam perkataan An-Nas, ada banyak kali disebut dalam surah An-Nas, kecuali satu je, itu perkataan Khannas. Jadi kalau kita lihat surah An-Nas, rimanya adalah rata-rata perkataan An-Nas sendiri. Sebab tu surah ni dinamakan surah An-Nas, sebab dia ada rima dengan perkataan An-Nas pada hampir setiap ayat dia. Okey? Dan surah An-Nas ni selain daripada dinamakan surah An-Nas, dia ada nama lain. Agak-agak anda tahu tak apa nama lain untuk surah ni? Dia dinamakan surah Mu'awwizatan. Mu'awwizatan maknanya dua surah yang bermula dengan a'udzu. Satu kul a'udzu birabbil falaq, dan satu lagi kul a'udzu birabbin nas. Mu'awwizatan. Mu'awwizatan merujuk pada dua surah yang bermula dengan a'udzu. Kul a'udzu. Satu An-Nas, satu lagi Al-Falaq. Okey, kenapa agak-agak diturunkan surah ni? Apa cerita di sebalik surah ni? Agak-agak apa cerita Dia di cuba sebalik Ustazah surah boleh? ni? Sila, tak apa. Tak ada masalah kalau nak cuba pun. Is it yang surah An-Nas kan? An-Nas dengan Falaq, right? Is it because of Yes. kisah yang Rasul kena sihir tu? Betul. Kerana Rasulullah pernah kena sihir dengan siapa? Dengan seorang wanita Yahudi ni. Jadi Rasulullah kena sihir pun bukan menampakkan kecacatan pada baginda tak. Tetapi sebagai cara Allah nak ajar pada kita kalau berlaku benda yang sama, nak buat macam mana. Jadi Rasulullah kan contoh. Jadi Rasulullah kena sakit pun ada cara pengubatan. So kita boleh tiru cara tu. Antaranya adalah membaca surah An-Nas. Kerana ni antara dua surah yang diturunkan pada Rasulullah ketika Rasulullah dikenakan sihir. Okey, jadi surah ni satu lagi surah Al-Falaq. Dua surah yang terakhir dalam Quran. Baik, terima kasih. Kemudian masuk kepada bab fawasil. Okey, pengenalan tentang ilmu fawasil. Okey, disebutkan kat sini ilmu fawasil adalah ilmu yang membincangkan mengenai bilangan ayat dan surah dalam Quran serta akhir ayat dan juga permulaan bagi setiap ayat. Ini yang kita akan bincangkan. Jadi kat sini pun kita akan bincangkan tentang total jumlah ayat dalam Quran serta kalau kita lihat bagi siapa yang pernah ikuti modul tarikh mushaf, sejarah mushaf, anda akan nampak ada beberapa mushaf yang telah dihantarkan oleh Sayyidina Uthman. Okey, jadi setiap mushaf tu dihantar ke kawasan yang berbeza. Jadi cara mereka kira ayat pun ada sedikit perbezaan. Ayatnya sama, tapi kalau anda lihat total jumlah ayat, di setengah tempat jumlahnya tu tak sama. Bukan kerana ayat tu bertukar, tidak. Tetapi ketidaksamaan tu adalah disebabkan cara kira yang tidak sama. Okey, nanti kita akan lihat kenapa tak sama cara kira, kerana ada setengah mushaf mereka tidak mengira huruf-huruf yang berada di permulaan surah sebagai satu ayat. Contoh kalau anda tengok macam surah Baqarah, dia bermula dengan alif lam mim kan? Kalau dalam mushaf Kufah, okey, mushaf yang kita pakai ni kebanyakannya kita akan nampak pada alif lam mim tu diletakkan nombor 1. Tapi pada mushaf Madinah yang dicetak berdasarkan qiraat Nafi', dia tak letak nombor 1 kat situ. Okey, dan sebab itulah ada perbezaan total jumlah ayat, kerana yang mana mengira jumlah ayat tu sebagai kurang,
Okay, kita punya total jumlah ayat ada 6,236. Okay, ada juga yang kurang daripada jumlah tu. Bagi mereka yang kira kurang, bermaksud mereka tak kira huruf-huruf di permulaan surah tu sebagai satu ayat. Kita akan tengok contohnya. Okay, so sekarang ni anda faham lah apa yang kita akan bincangkan dalam Fawasil adalah kita bincangkan tentang bilangan ayat dalam sesebuah surah dan juga tentang jumlah ayat dalam Quran misalnya ataupun dalam surah tadi misalnya, dan macam manakah ditentukan bahawa setiap ayat tu dah sempurna dan boleh diletakkan nombor dan di situlah kepala ayatnya. Kita akan bincang perkara tadi. Tapi bincang pun secara dasar lah, kita tak masuk terlalu dalam sangat. Okey, baik. Setakat tu ada apa-apa yang anda nak tanya? Tak ada? Okey, tak ada nak tanya, saya tanyalah. Agak-agak kenapa perlunya untuk kita semak ataupun kita teliti di manakah penghujung setiap ayat tadi? Apa kepentingannya? Dan siapa yang boleh berikan input? Kenapa mesti nak kira di mana tempat sesuatu ayat tu berakhir? Kan Quran kita akan baca continuously kan? Tapi kenapa mesti nak kira ayat ni stop kat mana? Ada sesiapa? I think ada in your next slide. In the next slide. Okay, apa dalam next slide? Bagi siapa yang dah baca? It's like siapa yang tak hafaz Al-Fatihah Mhm. boleh menggunakan menggantikan dengan 7 ayat yang lain. Okey, Tapi baik. kalau kita tak tahu tu semua, we can't do that. Okey, jadi antara reason yang menyebabkan perlu untuk cek di manakah penghujung ayat tadi ataupun senang cakap untuk mendalami fawasil adalah kerana ada setengah keadaan memerlukan kita mesti baca sejumlah ayat yang tertentu. So macam mana kita nak determine yang kita dah baca jumlah yang disuruh tadi? Kenalah tahu fawasil. Okey, contohnya macam kita membaca surah Fatihah sebab dia rukun. Di Fatihah tu mesti 7 ayat. So macam mana kita nak tahu dia 7 ayat? Perlu kepada fawasil tadi. Okey, sama juga macam kalau dalam khutbah, antara syarat khutbah mesti baca sejumlah ayat ni. Jadi macam mana nak tahu ayat tu dah sempurna sebagaimana yang disuruh ataupun sebagaimana syarat tadi? Mestilah perlu kepada fawasil. Okey, itu pentingnya fawasil. Okey, sebelum tu kita selalu dengar perkataan ayat dengan surah. So apa maksud ayat dan apa maksud surah? Ada sesiapa? Ni common terms kita selalu dengar tapi kadang kita tak tertanya pun. Ayat tu apa benda dan surah tu pula apa benda? Surah is like a chapter and ayat is the verses. Okey, itu kita punya translation, direct translation daripada Melayu ke Inggeris, and then those particular words kita pinjam daripada Bible. Okey, hampir tepat. Tapi kenapa dinamakan ayat? Sebab setiap ayat tadi ataupun setiap verse tadi adalah tanda. Tanda bahawa ada Tuhan yang sedang menghantar satu message ataupun sedang berbicara dengan kita. Okey, kenapa setiap ayat tu dinamakan ayat? Kerana setiap ayat itulah tanda. Ayat tu bermaksud tanda. Tanda bahawa ada Tuhan yang menghantar message tadi pada kita. Sebab tu kalau kita lihat, kalau ada setengah sahabat menyebut, kalau aku nak bercakap dengan Allah, aku solat. Tapi kalau aku nak Allah bercakap dengan aku membaca Quran. Okay, kerana setiap ayat tu adalah kalam Allah sebagai tanda bahawa adanya Allah di situ. Okay, dan surah, dia punya translation, direct translation adalah chapter. Surah tu bermaksud satu kelompok. Senang nak faham, satu kelompok. So, dia satu kluster ataupun satu kelompok ayat yang membuatkan satu surah. Okay, tu maksud surah. Dan satu lagi, kenapakah Quran tu dinamakan Al-Quran? Memanglah Quran ada nama lain kan, ada nama kitab, ada nama Al-Furqan, tetapi most of the time kita gunakan nama Al-Quran. Kenapa dinamakan dengan Al-Quran?
Okay, kalau anda ingat balik dia punya first revelation ataupun wahyu yang pertama turun adalah perkataan ataupun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So Iqra dengan Quran tu adalah daripada root word ataupun kata dasar yang sama, qara'a. So kenapa dinamakan Quran? Kerana Quran tu bermaksud sesuatu yang kita baca. Okay, yang kita perlu baca, yang kita perlu recite, kita perlu sebut. Okay, bukan sekadar tulis ataupun bukan sekadar kita tulis khatnya letak kat dinding, tak. Tapi fungsinya adalah untuk dibaca. Sebab tu dinamakan Quran, bermaksud ayat-ayat yang kita kena consistently baca. Okay, so perkataan Quran daripada perkataan qara'a tadi ataupun perkataan Iqra tadi yang menyuruh kita untuk baca. Okey, dah lalang saya sebut tentang Iqra kan. Kenapa agak-agak wahyu pertama Allah sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa signifikan di sebalik wahyu pertama tu disuruh baca, sedangkan Allah tahu Nabi bukanlah seorang yang boleh membaca sebagaimana seorang yang belajar secara formal. So kenapa agak-agak the first revelation disebutkan Iqra? Sedangkan Allah tahu yang Nabi kita bukanlah seorang yang tahu membaca. Tapi kenapa dibagi wahyu tu? Rasanya kenapa? Sorry lah saya banyak tanya kenapa. Kan pasal saya Y generation kan. Jadi sentiasa tanya why. Okay, so agak-agak kenapa ya? Wahyu pertama tu Iqra. Ada siapa nak kongsi? Mungkin pandangan anda ataupun pemerhatian anda. Sebab surah ni surah yang agak common kan, antara surah-surah yang rasanya kita boleh hafal lah dan baca dalam solat. Okay, dah lalang saya sebut surah tu, saya share lah dia punya screen dari surah ni. Okay, so surah pertama kalau kita tengok adalah, bukan surah pertama, surah yang antara ayat pertama yang turun adalah daripada surah Al-Alaq. Okay, dan surah ni pun kalau anda lihat dia punya fasilah pun agak interesting. Dia punya rima tu ada, tidaklah begitu sama tetapi ada setengah perkataan yang sama. Dan kalau kita lihat dari segi gaya bahasa di surah ni dan juga kebanyakan surah dalam juzuk 30, perkataannya agak pendek. Dia bukan surah panjang. So agak-agak kenapa gaya bahasa dalam juzuk yang terakhir ni adalah gaya bahasa yang mana ayatnya pendek-pendek. Agak-agak kenapa? Kalau nak dibandingkan dengan surah Baqarah, Baqarah kan panjang-panjang kan ayat dia. Tapi juzuk akhir ni, dia ayat dia pendek-pendek. Kenapa agaknya ada perbezaan gaya bahasa di situ? Okay, saya cuba. Kerana ini juzuk Amma ni adalah kelompok surah Makkiyah yang lebih kata orang menekankan kepada keimanan ataupun akidah. Okey, baik. Makkiyah maknanya diturunkan sebelum hijrah untuk memantapkan akidah Islam masa itu. Okey, baik Puan Hamidah. Yang lain ada nak tambah? Kenapa agaknya ada perbezaan gaya bahasa? Okey, kat sini gaya bahasanya pendek-pendek. Tapi kalau surah yang daripada depan macam surah Baqarah, macam surah Ali Imran, kita lihat dia punya fasilah dia tu jauh-jauh kerana ayatnya panjang. Sini fasilahnya dekat-dekat. Kepala ayatnya pun banyak. Okey, jadi apakah yang menyebabkan bezanya di situ? Tadi Puan Hamidah ada beritahu bahawa kerana surah yang belakang ni adalah surah Makkiyah. Yang mana surah Makkiyah ni dia membincangkan tentang keimanan. Okey, kalau yang surah yang panjang pula macam mana? Apa sebab surah tu panjang-panjang? Surah yang panjang tu kebanyakannya Madaniyah. Dan dia lebih kepada hukum. Muhkamat, hukum-hukum.
Sebab tu dia panjang. Okey, baik, betul. Selain daripada keterangan tadi, kenapa dia berbeza dari segi gaya bahasa? Kerana perbezaan audience. Perbezaan siapa yang menerima ayat tadi. Audience dia. Okey, satu yang kita boleh belajar daripada Al-Quran adalah gaya bahasa Al-Quran dia sesuaikan berdasarkan audience ayat tadi. Jadi kalau anda nak buat public speaking, you have to look at your audience. Kalau audience kita adalah orang-orang terpelajar, kita kena gunakan istilah-istilah yang akan entice mereka. Tak boleh gunakan istilah yang agak pasar. Dia tak menarik minat. Kalau audience anda orang-orang terpelajar, kena gunakan bahasa yang bertata bahasa. Okey, manakala kalau audience kita orang awam, kita kena gunakan bahasa yang lebih relax, tidak terlalu textbook sangat. Dan macam itulah gaya bahasa Al-Quran. Bila dia berbicara dengan orang-orang yang nak mendengar ayat tadi, Allah akan gunakan ayat panjang. Contoh macam surah yang depan-depan ni kan, surah Baqarah, surah Ali Imran, kebanyakan tu adalah surah Madaniyah yang turun selepas hijrah, yang mana audiensnya adalah orang-orang yang dah beriman, yang memang tunggu ayat ni turun. Maka sebab tu ayatnya panjang dan di situlah diletakkan ayat-ayat tentang perundangan ataupun hukum hakam. Kenapa? Kerana kita hanya boleh beri undang-undang kepada orang yang memang dah sedia terima. Jadi contohlah macam katalah anda nak mengajar sesuatu berkenaan dengan Islam. Contoh bagi golongan mu'allaf, kita jangan terapkan hukum. Halal haram tu tak perlu. Kita terapkan tauhid dulu. Sebab bila ada ketauhidan, dah ada hubungan tu, barulah dia sedia untuk menerima hukum tadi. Okey, macam itulah Allah didik manusia yang mana dia tak terus bagi hukum. First kali dia emphasize on ketauhidan dulu, barulah diberikan hukum hakam. So ayat yang panjang-panjang di sebelah depan adalah ayat Madaniyah yang turun selepas hijrah. Hanya selepas keimanan tu dah mantap, barulah diturunkan ayat hukum. Dan ayat Madaniyah, audiensnya adalah mereka-mereka yang memang dah sedia untuk menerima ayat Quran tadi. Okey, manakala yang dia punya kirakan opposite adalah ayat-ayat Makkiyah. So ayat Makkiyah kebanyakannya ayat ini pendek-pendek dan ayat Makkiyah ni adalah ayat yang turun sebelum hijrah. Okey, kalau Madaniyah selepas hijrah, kalau Makkiyah tu sebelum hijrah. So kalau anda nampak ayat dia pendek-pendek macam ni, bermaksud ada high chance dia turun sebelum hijrah, yang mana audiensnya adalah mereka yang kebanyakannya tak nak dengar Quran tu sendiri. Jadi dia punya gaya bahasa dia short. Okay, short tetapi dia macam kirakan straight to the point, timbak terus pada point yang hendak dicakapkan. Dia tak ada bahasa yang agak berbunga-bunga macam ayat Madaniyah. Okay, so itu perbezaan gaya bahasa kerana audience yang berbeza. So kalau anda lihat pada surah Alaq ni, dia punya audience adalah mula-mula diturun di Mekah. Dan Mekah tak semua yang reseptif, sebab tu ayatnya pendek kerana straight to the point. Dan pada surah ni juga kalau anda lihat dia punya fasilah dia, ada setengahnya yang ada rima dan ada setengahnya tidak begitu ada rima. Okay, yang ada rima misalnya macam perkataan khalaq, alaq. Okay, kemudian masuk perkataan akram, bil qalam, ya'lam, dia ada rimah. So ini ada persamaan fasilah pada tiga ni. Okey, kemudian masuk ayat nombor 6, 7 dan 8, rimanya adalah penghujung ni berakhir dengan alif. Dia nampak macam ya kan? Ya yang tak ada titik ni kita akan kira dia sebagai alif kalau huruf sebelum dia baris atas. Jadi kat sini la yatgha, istaghna, ar-ruj'a. Okey, kat sini klusternya adalah fasilahnya berbentuk alif di belakang. So bila kita pergi ke bawah lagi, kita akan nampak yang sebelah bawah ni, selepas kluster yang fasilah berakhir dengan alif, kita akan nampak dia berakhir dengan ha. Okey, ta marbutah lah. Tapi ta marbutah ni kita baca dengan ha kalau waqaf kan. Dan barulah yang belakang-belakang ni lain sedikit daripada yang sebelah depan. Okey, itu kluster fasilah pada surah Alaq. Okey, balik pada soalan saya, kenapa agak-agak Allah sebut perkataan Iqra? Allah suruh Nabi baca.
Sedangkan Nabi itu bukanlah seorang yang tahu membaca dan menulis sebab dia tak belajar secara formal kan. So agak-agak kenapa wahyu pertama ni menyebut tentang baca? Kepentingannya belajar, menuntut ilmu. Okey, kepentingan belajar. Yang lain, agak-agak kenapa dia sebut perkataan baca? Ikut. Okey, kalau kita masuk pada ayat ni, Allah kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. So kat sini dia bukan hanya sekadar supaya suruh kita baca as in baca teks bertulis saja, tetapi baca kat sini Allah suruh kita supaya melihat. Sebab perkataan Iqra tu bermaksud bukan sekadar baca tetapi kita observe. Okey, kita memerhati, melihat. Okey, dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. So ayat ni bukan hanya suruh kita baca menuntut ilmu saja tetapi observe apa yang Tuhan telah khalaq, telah ciptakan. Okey, maknanya dia suruh supaya kita mengkaji ciptaan dia. Kerana daripada mengkaji ciptaan dia tu pun akan mendapat ilmu daripada sudut observation tadi. Okey, sebab dalam dunia ni kita ada dua jenis buku. Satu buku bertulis yang berbentuk teks, satu buku yang terbentang iaitu alam ni. Supaya disuruh kita observe, tengok alam ni. Okey, dan kalau kat sini anda nampak ada perkataan bismi. Okey, ada dua perkataan bismi. Satu bismillah, satu bismi rabbika. Tetapi walaupun perkataannya sama, dua-dua tu dengan nama, tapi ada satu slight perbezaan. Boleh nampak tak apa perbezanya kat situ? One slight difference antara dua bismi ni. Pada bismillah dengan pada bismi rabbika. Ada satu perbezaan. Boleh nampak tak di manakah perbezaan antara dua bismi tadi? Satu ada bismillahi, ada hamzah wasal. Yang kedua rabbika, Tuhan kamu. Kenapa tapi dengan dua-dua Tuhan sama kamu? juga nama tu. Perbezaannya kalimah Allah dengan rabbika, tapi maknanya sama. Okey, bezanya adalah bismillah dia tak ada hamzah wasal. Okey. Bismi rabbika dia ada hamzah wasal. Okey, tetapi dua-dua bismi ni merujuk kembali kepada Tuhan. Tetapi kenapa ada perbezaan resam? Ada perbezaan cara eja di situ. Perkataan B tu lepas tu sin kemudian garisannya panjang. Okey, tapi ni sebab khot. Yang ini yang panjang kerana khot. Khot ni cursive kan. Tak apa Puan Hamidah, dan pun dah bagus tu. It's a good guess. Okey. Agak-agak kenapa? Kat sini ada hamzah wasal pada bismi rabbika. Okey, pada bismillah tak ada hamzah wasal. Apa signifikan satu ada hamzah wasal, satu lagi tak ada? Yang lain? Agak-agak kenapa dua perkataan ni sama tetapi cara ejanya dalam Quran tak sama? Okey, satu dengan hamzah wasal pada bismi rabbika, satu lagi dibuang hamzah wasalnya. Sebab perkataan bismi ni dia sebenarnya gabungan daripada bi dengan perkataan ismi, ba dengan ismi. So asal ejaan bismi adalah ada alif ataupun ada hamzah wasal selepas ba. Tetapi pada bismillah, hamzah wasal tu telah dibuang, dah dihazaf. So kenapa agak-agak dari sudut ejaan ataupun resamnya, setiap perkataan bismillah, alif yang sepatutnya ada sebelum sin tu telah dibuang. Tetapi pada bismi rabbika, alif ataupun hamzah wasal ni tak dibuang. Why?
Okey. Kalau anda baca Quran, anda cuba perhatikan, kadang-kadang kita akan jumpa huruf ziyadah, huruf zaidah. Okey, biasanya dia akan berada di hujung perkataan dan dia ada sukun, ada tanda bulat. Cik, ada tak contoh kat sini? Di sini muka surat ni tak ada, tapi kalau anda baca Quran nanti anda lihat contoh perkataan amanu, dia ada alif, hujung dia tu lepas tu atas tu ada tanda bulat. Tu huruf tambahan. Tapi ada juga dalam Quran huruf yang dihazaf, huruf yang dibuang. Kalau dibuang tu maknanya dah tak ada lah dalam ejaan. Misalnya pada perkataan Bismillah ada alif iaitu hamzah wasal yang dibuang yang sepatutnya datang sebelum sin tapi dibuang. Pada Bismi Rabbika, hamzah tu ataupun alif tu dikekalkan. Kenapa? Kerana biasanya perkataan ataupun huruf yang dibuang merujuk kepada kedekatan, keakraban, perhubungan tadi. Jadi pada Bismillah, pada Bismi yang selepasnya ada kalimah Allah, kenapa hamzah wasal tu dihazaf ataupun dibuang menampakkan tak adanya barrier, tak adanya penghalang, adanya kedekatan antara kita dengan Allah. Okey, tetapi Bismi Rabbika, hamzah wasal tu ataupun alif tu tak dibuang kerana perkataan Rabbika tu perkataan yang umum. Tuhan kamu. Istilah Tuhan tu agak umum. Tetapi istilah Allah tu khusus kerana dia nama khas untuk Allah. Nama khas untuk Tuhan. Sebab tu Bismi yang selepasnya ada nama Allah iaitu nama khas untuk Tuhan. Alif tu dibuang untuk menampakkan rapatnya Tuhan dengan kita. Tapi pada Bismi Rabbika, Rabbika tu adalah istilah umum kan untuk Tuhan. Di situ alifnya tak dibuang pada ismi kerana kat situ menampakkan itu adalah nama ataupun istilah yang umum. Istilah yang khusus ni iaitu ada kalimah Allah, dibuang alifnya. Okay, so kalau anda jumpa ada huruf-huruf yang dibuang dalam mana-mana ejaan dalam Quran ataupun ada perubahan dari segi ejaan, maknanya di situ ada maksud yang tersirat, maksud yang tersembunyi. Okay, boleh? Ni tak dalam nota lah, ni input dari saya. Supaya bila kita baca Quran tu ada zuk, ada dia punya rasa dia tu. Kita bukan sekadar baca tapi kita faham di sebalik tulisan tu ada apa maksudnya. Okey, baik. Setakat tu ada soalan? Tak ada, kita berhenti sekejap lah untuk kita ada refreshment sikit kan. Kita berhenti dalam berapa? 10 minit macam tu. Kita akan kembali dalam 9-10. Boleh? Kita berhenti sekejap. Nanti kita akan balik semula dalam 9-10 minit insyaAllah. Okay, saya tutup dulu. Kita akan sambung selepas ni. Okey, kemudian tadi kita dah bincangkan fawasil tu apa kegunaannya, kenapa mesti ada pengajian ilmu fawasil dan sebagainya. Okey, apa kepentingan fasilah. Jadi sekarang kita lihat kepada kaedah dalam meletakkan sesuatu fasilah ataupun kaedah dalam meletakkan sesuatu kirakan kluster bagi satu-satu ayat tadi. Okey, kat sini antara kaedah yang digunakan adalah persamaan ayat sebelum dan selepas dari segi panjang ataupun pendek. Itu kita boleh nampaklah kalau ayat yang panjang biasanya dia dalam kelompok tempat yang sama. Okey, kalau ayat tu pendek-pendek dia akan diletakkan dalam kelompok tempat yang sama. Itu dari segi kaedahnya. Dan kaedah kedua yang digunakan adalah akan ada kirakan persepakatan dalam pengiraannya. Ini macam mana nak sepakat dalam pengiraan dan sebagainya. Biasanya kita akan lihat kepada macam mana Rasulullah baca. Macam mana Rasulullah baca suatu ayat tu, sahabat akan take note. Di manakah tempat Nabi berhenti? Okay, di manakah Nabi berhenti selalu? Kalau Nabi baca ayat ni, dia berhenti selalu kat mana? Dan ada setengah ayat tu Nabi tak selalu berhenti. Kadang-kadang Nabi berhenti, kadang-kadang Nabi tak berhenti. Jadi tempat-tempat yang Nabi sentiasa akan berhenti, di situlah confirm diletakkan sebagai kepala ayat dan di situlah fasilah. Tapi tempat-tempat yang kadang-kadang Nabi berhenti, kadang-kadang Nabi tak berhenti, di situ biasanya kita akan nampak dia akan letakkan tanda waqaf.
So tempat-tempat yang ada tanda waqaf macam jim, qili, sili dan sebagainya, bermaksud tempat tu Rasulullah kadang-kadang berhenti, kadang-kadang tak berhenti. Tapi tempat yang Nabi confirm berhenti pada ayat tadi, di situlah diletakkan fasilah ataupun di situlah dikira sebagai kepala ayat, di situlah kita ada nombor ayat tadi. Okey, kemudian persamaan di akhir sesuatu ayat dengan suatu ayat yang lain. Tu dia dari segi rima lah. Okey, dan satu lagi perceraian ataupun dah sempurna antara satu kalam tu satu-satu perkataan dengan kalam yang lain. Bermaksud kepala ayat tu hanya diletakkan sebagai kepala ayat kalau maksud ayat tadi dah jelas. Maknanya ayat tu tak tergantung, barulah di situ dikira sebagai kepala ayat. Itu dari segi kaedahnya. So dari segi kaedah fawasil, biasanya ayat yang diletakkan sebagai kepala ayat tu sama ada dia ada rima. Okey, ada persamaan dari segi dia punya rhyme ataupun bunyi dia, ataupun ada persamaan dari sudut kepanjangan ayat tadi. Okey, serta satu lagi kaedah adalah maksud ayat tadi mesti dah sempurna barulah diletakkan sebagai kepala ayat. Dan satu lagi kaedah adalah di situ ada kesepakatan. Di mana datang kesepakatan ni adalah dari segi observation mereka terhadap macam mana Nabi baca sesuatu ayat yang ada dalam Quran. Okey, baik. Setakat tu ada soalan? Ada? Okey, kalau tak ada, kita beralih kepada apa kegunaan ataupun apa faedah kita mempelajari ataupun menentukan fasilah. Okay, kenapa ada kajian tentang fausilahnya? Kerana untuk menentukan kesahihan solat. Solat tu dah diterima ke tidak ataupun dari segi syariat tu, dari segi fiqhnya, adakah solat tu sah? Adalah kerana kalau kita membaca surah Fatihah. Kerana surah Fatihah tu rukun. Dan surah Fatihah tu ada 7 ayat. Kalau katalah seseorang tu tak menghafal surah Fatihah, susah nak baca surah Fatihah, diberikan kelonggaran untuk gantikan dengan 7 ayat dari surah yang lain. Jadi macam mana nak tahu 7? Kena refer balik kepada fawasil ataupun kena refer balik pada fasilahnya. Tapi biasanya semua orang boleh baca Fatihah lah sebab surah Fatihah tu surah yang paling basic kan. Cuma kalaulah tak boleh, ada kelonggaran untuk gantikan dengan surah yang lain. Okey, baik. Kemudian antara faedahnya adalah memastikan seseorang dapat pahala dari membaca sesuatu ayat bila mana ayat tadi ada disebutkan khasiat-khasiat tertentu. Okey, katalah dalam hadis ada yang menyebutkan kana yaqra fi salati subhi bi sittina ilal mi'ah. Yang mana dalam satu hadis ni riwayat sahabat, ada sahabat mengatakan bahawa dalam solat subuh Nabi akan membaca sebanyak 60 hingga ke 100 ayat pada solat subuh. Jadi macam mana nak ikut sunnah Nabi membaca ayat sebanyak tu, perlu refer balik kepada fasilah bagi setiap ayat tadi. Jadi dari melihat fasilah tu, kita dapat menentukan ayat dan secara tak langsung dapat ikut amalan sunnah Rasulullah. Okey, kemudian satu lagi kenapa perlu untuk melihat fasilah adalah untuk mengetahui waqaf-waqaf, tempat-tempat perhentian. Okey, di mana tempat perhentian di akhir ayat dan di manakah tempat perhentian di pertengahan ayat. Itu refer balik kepada fasilahnya ataupun fawasilnya. Okey, dan untuk menentukan kesahihan khutbah, kerana rukun khutbah adalah kita mesti membaca satu ayat. So macam mana nak baca satu ayat sempurna, kena refer balik kepada fasilah tadi ataupun fawasil tadi. Okey, dan kalau ada setengah bacaan ada setengah qiraat, di penghujung ayat dia ada bacaan yang berbeza. Dia ada bacaan imalah. Imalah tu maknanya sebutan yang mana bunyinya antara baris atas dengan baris bawah. Contoh macam surah Duha. Okey, pada surah Duha, kejap saya tunjuk anda surah Duha, jadi anda boleh bayangkan apa maksud saya. Okey, surah Duha dan mana-mana surah yang mana dia berakhir dengan kalau anda nampak ada seperti ya ni kan, ya tak ada titik ni kan. Mana-mana surah yang berakhir dengan fasilah yang sebegini, kejap kita pergi pada surah Duha.
Okey, katalah surah Wadduha. Dia berakhir dengan fasilah yang seperti mana saya tunjukkan tadi kan. Dia seperti huruf ya tapi tak ada titik ni. Okey, ada setengah kiraat kita baca dengan baris atas. Wadduha. Okey, tapi ada kiraat lain mereka membaca dengan imalah. Imalah tu bererti bunyi dia tu antara baris atas dan baris bawah. Dibaca dengan wadduhi. Walaili idza saji. So saji, duhi itu adalah bunyi imalah. Nak kata baris atas pun bukan, baris bawah pun bukan. Dan tempat ni ataupun penghujung ayat ni dibaca dengan imalah. Dengan syarat dia berada ataupun perkataan-perkataan ni tadi dibaca dengan imalah dengan syarat dia berada di penghujung ayat. So macam mana nak tahu dia berada di mana ataupun adakah dia berada di hujung ayat, itu kita kena refer kepada fasilah ataupun fawasil. So antara kegunaan ilmu fawasil untuk menentukan di manakah penghujung ayat supaya kalau ada bacaan yang perlu baca imalah dan sebagainya boleh dibaca setelah kita dapat pastikan di manakah penghujung ayat tadi. Okey, boleh? Ada soalan setakat tu? Kalau tak ada, kita pergi kepada nota tadi yang menyebutkan untuk mengetahui tempat-tempat yang mana perlu untuk dibaca imalah dan taklil. Okey, tadi imalah. Kalau imalah kita baca wadduhi walaili idza saji. Tu imalah. Bunyi dia macam bunyi A kat belakang. Kalau taklil, dia pun sama. Dia antara baris atas dan baris bawah. Tapi bunyi dia tu lebih kepada baris atas. Kalau imalah, bunyi dia lebih kepada baris bawah. Wadduhi. Tapi kalau taklil, wadduha. Ada bunyi dia bunyi lebih kepada baris atas. Wadduha. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu taklil. Okey, dan taklil dan imalah ni ada dalam kiraat-kiraat yang lain. Kalau dalam kiraat Hafs tu tak adalah, cuma mungkin satu tempat aja. Tapi dalam kiraat yang lain ada, dan antara syarat imalah bagi setengah kiraat ni adalah tempat tu mesti berada ataupun perkataan tu mesti berada di penghujung ayat. Sebab tu perlu kepada fawasil. Okey. Dan ini kerana mengikut kiraat Imam Warsh dan Imam Abu Amru, mereka membaca taklil pada kepala ayat pada surah-surah tersebut tanpa khilaf. Jadi contoh tadi macam surah Tuha kan. Surah Tuha dalam bacaan Warsh, di penghujung ayat tadi akan dibaca dengan taklil. So tadi dalam penghujung ayat kita baca Wadduha. Kita baca baris atas. Kalau Warsh dia akan baca Wadduha. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Itu bacaan taklil untuk Warsh pada penghujung setiap ayat. Okey, baik. Setakat tu ada nak tanya? Okay, jadi antara kegunaan fawasil adalah untuk menentukan di mana tempat bacaan tadi berlaku. Baik, kita pergi pada nota. Sekejap Ustazah, Saya. saya ada Google lah pasal yang bacaan taklil kan. Ustaz ni kasih contoh yang macam bush rare. Dia use it as to pronounce it as rare. Kalau yang imalah as ray. So apa beza tadi Ustazah kasih contoh tu, saya tak adalah dengar bunyi macam ada rare sound. So apa bezaan dia sebenarnya? Okey, perbezaannya adalah talaqi. Okay, sebab bunyi yang imalah dengan taklil ni dia adalah lebih kepada aksen. Okay, kadang-kadang bila anda talaqi ataupun anda belajar dengan guru yang aksen imalah dia sebegini, dia akan bunyi macam tu. Okay, dan kalau taklil memang ada dua cara. Ada setengah tu baca wadduha. Kan? Tu ada setengah bacaan sebegitu.
walaupun dibaca dengan taklil. Ada baca wadduha, dia macam bunyi dia macam nak kepada imalah. So pada saya tak ada yang salah, dia berbalik kepada aksen. Dan kenapa ada beberapa slang yang berbeza dalam bacaan? Kerana kalau kita lihat Rasulullah sendiri minta supaya ada kirakan ada kelonggaran untuk dibaca dengan beberapa cara sebab lidah kita ni tak sama. So kalau katalah anda talaki qiraat dengan satu syekh ni bacaan taklil dia wadduha, dia macam nak imalah, tu pun betul. Kalau katalah bacaan taklil dengan syekh lain wadduha, tu pun betul kerana dia lebih kepada kirakan your accent sebenarnya. Tapi maksud dia sama, cuma cara sebut. Ataupun nak senang faham dalam bahasa kita sendiri kan, perkataan yang ada R kat belakang, biasanya akan ada perubahan bunyi. So kalau kita sebut besar. R tu dihazaf, dibuang. Kita tak sebut besar, kita kata besar. Okay, R tu dah tak dengar. Kalau anda pergi mana Melaka, dia sebut besau. Dia jadi U. R tu jadi U, besau. Kalau anda pergi ke daerah utara, katalah Penang, Kedah ni semua, dia akan sebut besar. R tu jadi Ain. So cara sebutan tu berbeza, tetapi maksudnya sama. Dan kalau kita lihat kawasan utara, dia sebut besar kan, tapi dia punya aksen tu pun ada sedikit berbeza walaupun sebutannya tu nak sama. So macam itulah kerana lidah kita tak sama. So kalau katalah anda dengar taklil yang ini lain sikit daripada yang ini, it's actually correct. Kerana bergantung kepada dari mana kita talaki. Okay, boleh? Hope that answers your question. Okay. Jadi katalah kalau anda buka YouTube kan ada rakaman bacaan qiraat kan. Kalau ada perbezaan sikit pada taklil tu, dia is about the same. Kerana dia refer balik kepada lidah kita lah selaku penutur ataupun selaku pembaca. Okay, baik. Ada soalan lain? Silakan. Tak ada, kita boleh habiskan. Contoh kat sini, kisah daripada surah Duha, ada surah-surah lain yang berakhir dengan ya yang tak ada titik. Ya tak ada titik ni nama sebenarnya adalah alif maqsurah. Alif maqsurah bermaksud alif bengkok. Maqsurah tu maksud bengkok lah. Kerana dia dibaca seperti alif tapi rupa dia bengkok macam ya. Sebab tu dinamakan alif maqsurah ataupun alif bengkok. Dan dalam Quran anda akan nampak ya yang tak ada titik ni, dia appear in a few form. Antaranya anda nampak dia ada baris. Kalau ya tak ada titik ni ada baris atas ke apa-apa, kita akan kira dia sebagai ya. Asalkan dia berbaris, itu kita kira sebagai ya. Kalau dia tak ada baris macam ni, nak baca macam mana, kita kena lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelum dia baris atas, macam perkataan hawa, dia baris atas kan. Jadi ya tak ada titik ni, kita kira dia sebagai alif maqsurah lah, dibaca dengan alif. Okay, so hawa kita baca dengan alif. Kenapa? Kerana sebelum ya tak ada titik ni, dia baris atas. Katalah anda jumpa ya tak ada titik ni, tak ada baris dan sebelum dia baris bawah, di situ kita akan baca dia sebagai huruf ya. Bukan lagi huruf alif. Okay? Jadi dia ada beberapa bentuk. Kalau dia sendiri ada baris, kita kira sebagai dia huruf ya yang biasa. Kalau dia tak ada baris macam ni, tengok pada huruf sebelum dia. Kalau huruf sebelum dia baris atas, kita kira dia sebagai alif. Kalau huruf sebelum dia baris bawah, kita kira dia sebagai huruf ya yang kita perlu panjangkan. Okey, boleh? Okay, tak ada soalan? Jadi kat sini dia beri contohlah contoh ayat-ayat yang mana fasilahnya adalah yang disebutkan di atas, yang mana di sini ada bacaan imalah dan taklil bagi setengah imam yang membaca imalah dan taklil pada penghujung ayat. Jadi nak tahu mana penghujung ayat, kena refer balik kepada fasilah. Jadi itu kepentingan fasilah yang berkait dengan qiraat. Okey, ini contoh-contoh lain. Baik, kita pergi kepada yang bawah. Okey, ini mushaf riwayat Imam Warsh. Okey, apa maksud mushaf? Kita selalu dengar perkataan mushaf. Apa maksud mushaf? Kenapa istilah mushaf tu digunakan? Sebelum tu jemput minum, sorry terpaksa minum air teh panas pasal suara dah tak sedap ni.
Okey, so apa maksud mushaf? Dari sesiapa? Apa maksud mushaf menurut kefahaman anda? Okey, kenapa digunakan istilah mushaf? Kerana kalau kita lihat pada asalnya Quran yang bertulis ni ditulis dalam kirakan helaian-helaian yang tercerai-cerai. Kan kalau kita lihat sejarah penulisan mushaf, pada awalnya bila Nabi dapat sesuatu ayat, dia akan meminta sahabat untuk tuliskan ayat tadi. Okey, dan ayat tadi dituliskan dalam apa-apa saja bahan yang mereka ada zaman itulah. Ada kala mereka gunakan pelepah kurma, ada kalanya, okey, kenapa pelepah kurma? Kalau anda lihat palm tree, bila kita buka daun dia tu, tempat daun bersambung dengan batang tu, dia ada, kalau dibuka, dia macam lebar atau lembaran dia. You boleh google lah palm tree macam mana, sebab tu mereka gunakan pelepah kurma tadi. Okey, dan bila ditulis ayat, ditulis dalam mana-mana bahan yang mereka ada. Okey, dan pada zaman Rasulullah, Quran tu tidak dibukukan. Ditulis secara terpisah-pisah. Kenapa tak dibukukan? Kerana ayat belum habis turun. So, bila ayat belum habis turun, kirakan there's no point untuk bukukan sebab masih lagi turun ayat, jadi mereka still keep receiving, maka mereka tulis pada apa-apa bahan yang ada pada ketika tu. Okey, jadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar, bila Rasulullah dah wafat dan terjadi pula serangan atas umat Islam dan ramai orang-orang yang hafal Quran tu terbunuh dalam peperangan. Jadi macam mana kita nak preserve Quran yang dah ditulis ni? Sebab ada sahabat yang dah tulis setengah ayat kan, untuk mengelakkan tulisan tu hilang setelah sahabat tu meninggal, maka mereka adakan satu inisiatif untuk kumpulkan semua lembaran-lembaran yang pernah ditulis pada zaman Rasulullah. Dan lembaran yang dikumpulkan ni menjadi buku ni, itu yang dinamakan mushaf. So, perkataan mushaf tu bermaksud lembaran yang dikumpulkan menjadi buku. Nak senang faham, macam anda buat notes kan, notes untuk pengajian. Notes tu dalam individual paper, written on individual paper. Okay, paper yang sekeping-sekeping. Jadi bila anda nak compile semua tu, bila kita dah compile, kita dah bindkan dia, itu nama mushaf. Okay, so mushaf is actually after you bind all the verses into a book form, itulah mushaf. Kerana asalnya Quran tu ditulis dalam lembaran yang terpisah tetapi dikumpulkan, dinamakan mushaf. Okay, faham So mushaf dari perkataan suhuf lah. Suhuf tu maknanya parchments. Okay, so mushaf means binded parchments of papers or binded parchments that contain the verses. Okay, mana saya tadi? Ni surah. Ni riwayat Warsh. So ini adalah contoh cetakan mushaf yang dicetak dengan riwayat bacaan qiraat yang berbeza. Okay, so kalau katalah anda pergi umrah ke, anda travel to maybe North Africa, sebab Warsh ni bacaan ni popular kat Maghribi. So if let's say you stumble upon mushaf yang tulisan dia agak berbeza, jangan cepat judge. Jangan kata, salah dia cetak ni. Tak, dia tak salah. Dia cetak dengan riwayat yang lain. So, anda lihat dia punya resam. Resam tu maknanya cara ejaan it's still the same. Bismillah still recognizable. Cuma cara dia tandakan baris tu it's slightly different. Okay, penandaan baris ni dia ada perbezaan kerana penandaan baris ni bukan sesuatu daripada Quran. Maknanya yang daripada Quran tu adalah dia punya cara ejaan. Yang penandaan baris ni is just to assist. Hanya sekadar untuk membantu pembaca supaya boleh membaca dengan senang. Jadi macam mana pun baris tu ditandakan, katalah dia punya baris bawah ni sengit sikit ke, baris bawah dia flat ke, doesn't matter. Asalkan you boleh baca sebagaimana yang sepatutnya. So kalau anda nampak kat sini, kat sini penandaan dia pada hamzah wasal dia letak macam baris bawah.
kita hamzah wasal kita letak simbol tu ke atas alif kan. Tapi kat sini dia punya simbol tu slightly different. Atas hamzah wasal tu ada tanda bulat dan ada macam baris bawah, ada stroke bawah kat sini. Okey, itu perbezaan yang anda nampak, perbezaan tanda ni adalah perbezaan dari sudut dhab. Dhab tu adalah penandaan pada ayat Quran. Tapi bacaan tetap samalah, bismillah. Okey, so kalau anda nampak pada ayat dalam mushaf Warsh ni, pada penghujung ayat-ayat ni, dia ada waw dan bawah dia ada tanda bulat kan. So tanda bulat kat sini is an indicator sebagai menandakan di sini ada bacaan taklil. So waw ni tak dibaca dengan baris atas tapi dibaca dengan bunyi antara baris atas dan baris bawah. Dia tak baca iza hawa, dia baca iza hawa. Macam tu. Wa ma gawa. Yuha. Macam tu. Jadi sebab tu pada huruf-huruf ni dia letak tanda bulat besar macam tek lalat ni. Menandakan dia punya bunyi dia tu tidaklah berbaris atas dan tidak juga berbaris bawah. Dia baca taklil. Okay. So kalau anda travel, pergi ke masjid-masjid, cek juga mushaf mereka. Mushaf mereka dicetak dengan cetakan qiraat yang mana. Okay, baik. Cakap tentang cetakan qiraat, this one is clearer. Surah Duha. Anda nampak surah Duha ni lain sikit lah. Dia punya cara penandaan kerana bacaan dia sedikit berbeza. Okey, dan kalau anda nampak dia punya cara tulis tu lain, cara tulis tu sebenarnya font yang lain. Tetapi dari segi ejaan perkataan is the same, cuma dia punya font. Macam contoh nak senang faham, katalah anda type dokumen, kalau dokumen yang formal kita guna font Times New Roman ataupun Arial contoh. Tapi dokumen yang informal maybe kita boleh gunakan font yang macam Comica ataupun monotype Cursiva. Dia nampak berbeza tetapi lebih pada perbezaan font. Ejaan tu tetap sama, still the same. Cuma dia punya font, maybe yang ini tarik lebih, yang ini tarik kurang. Tapi dia punya ejaan tu samalah. Okay, dari segi hurufnya. Dan kat sini, kalau anda lihat ayat nombor 4 dalam mushaf kita, okay, I try to put side by side sebentar Can I put side by side tak? Kejap ya. Okay, let's see. Sebentar mana pula ni? Sebentar ya. Hilang. Okay, saya dah jumpa. Okay, katalah ni. Okay. Okay, misalnya. Kalau anda buat comparison kejap ni surah Syu'ara. Okay, ni surah Duha. Mungkin kecil di sini tapi anda boleh buat comparison pada nota anda perkataan walal akhiratu pada ayat nombor 4. Okay, perbezaannya adalah pada mushaf Warsh dia tak ada kepala hamzah kan, ada ejaan dia waw, lam. Lepas tu satu sebelah dia adalah alif. Tapi dalam mushaf kita yang dicetak dengan bacaan Hafs, waw, lam, lepas tu ada kepala hamzah kat sini. Okey, kepala hamzah ni dia bukan sebahagian daripada ejaan Hamzah ni, kepala hamzah ni adalah sebahagian daripada penandaan. Penandaan ni dia adalah sebagai membantu supaya kita boleh baca dengan betul. Dia bukan sebahagian daripada ejaan perkataan tu. Jadi kalau anda nampak ada sesetengah mushaf tak ada kepala hamzah ni, bukan bermaksud mushaf tu salah, tak. Dia punya penandaan tu lain daripada penandaan yang kita selalu nampak. Okey, kenapa berbeza? Kerana pada surah Duha ayat 4, dalam bacaan Hafs, kita baca hamzah tu dengan bunyi tahqiq. Tahqiq tu bermaksud bunyi tu jelas. Kita baca walal akhiratu.
Bunyi A tu jelas. Sebab tu kat sini kita letak kepala Hamzah menandakan di sini kita baca dengan A tu bunyi yang jelas. Tapi pada mushaf Warsh, ayat nombor 4, you can see, I'm not sure whether you can see, tapi anda boleh lihat nota anda. Perkataan walal akhiratu, di sini tak ada kepala Hamzah kerana mereka baca dengan naqal. Naqal tu maknanya bunyi Hamzah tu telah dipindahkan. Dah tak berapa jelas dengar. Mereka baca walalakhiratu. Walalakhiratu. Kita baca walal akhiratu. Mereka baca walalakhiratu. Okey, dia tak baca dengan jelas dan mereka baca ra tu dengan tipis. Kita baca ra baris atas dengan tebal kan? Tapi dalam bacaan Warsh, kalau ra tu baris atas sebelum dia ada baris bawah, maka ra baris atas tadi dibaca dengan tarkik, dengan tipis. So kat sini mereka baca walalakhiratu. Walalakhiratu. Okey, kita baca walal akhiratu. Sebab tu dari segi penandaan mushafnya ada sedikit perbezaan, menampakkan perbezaan bacaan di situ. Okey, setakat tu ada soalan? Ustazah. Saya? Makna dia tak tukar lah. Makna tak tukar, cara sebut aja. Makna tu tak tukar, cara sebut. Nanti bila anda belajar qiraat, you will see ataupun you will hear different ways of pronunciation for certain words in the Quran. Maksud tak tukar, maknanya sama, cuma cara sebutan tu berbeza untuk meraihkan diversity ataupun manusia ni kan ada macam-macam kan, ada macam-macam aksen untuk meraihkan perbezaan kemampuan lidah kita. Sebab tu Nabi minta ya Allah untuk turunkan Quran tu dalam banyak cara baca kerana para sahabat sendiri datang daripada diverse background. Takkanlah orang tu dia bukan native speaker of the Arabic language, kita nak suruh dia baca macam orang Arab, susah. Dia macam mana nak memudahkan, sebab tu turunnya qiraat. Okey, boleh? Ada soalan lain? Ada apa-apa nak tanya selain daripada tu? Ustazah, one more. Ya. Quran yang digunakan Indonesia kan, tak sama yang kita baca yang kalau kita belajar Iqra. So, macam mana nak cakap? Bila kita nak baca tu, macam contoh yang baca Bismillah, kalimah Allah tu, kita punya tanda kan, tanda baris atas. Tapi diorang ada macam alif kecil ke atas. So, is that also because it's from a different part of tersebarnya tulisan Al-Quran? Okay, good question. Kalau anda nampak mushaf yang dia punya cara tanda tu tak sama, dia semuanya menggunakan resam Usmani. Resam Usmani maknanya cara ejaan yang dah dipersetujui oleh semua sahabat, yang mana mereka endorse, itulah yang mana mereka belajar daripada Rasulullah. Tapi yang bezanya kat sini adalah perbezaan dhab. Dhab tu bermaksud cara tanda. Okay, sebab tu kalau anda lihat mushaf Indonesia, kebanyakan mushafnya perkataan yang ada kepala Hamzah. Ada kepala Hamzah yang macam kita selalu nampak kan. Mereka akan letak satu alif kecil je. Ataupun dia akan letakkan baris atas saja. Ataupun baris bawah je. Itu tak salah. Dia cuma berbeza cara tanda. They are still the same using resam Usmani. Cuma penandaan dhab tu dia gunakan penandaan yang sedikit berbeza. Nanti bila anda belajar dhab, anda akan nampak ada beberapa cara untuk menandakan yang diguna pakai secara universal. Tetapi kerana kita terdedah dengan cara yang digunakan oleh ulama Kufah, sebab tu kita tak berapa familiar dengan cara yang lain. So kalau anda nampak mushaf Indonesia tu macam lain sikit, it's the same resam Usmani, cuma tanda dhab tu lain sedikit. So bergantung kepada anda sebagai pembaca, anda selesa yang mana. Ada orang dia tak kisah, asalkan tanda dia terang, jelas dia boleh baca. Ada setengah orang dia tak selesa, kenapa tak ada tanda Hamzah So kalau anda jenis yang tak selesa tak ada tanda Hamzah, belilah mushaf yang ada tanda Hamzah supaya anda baca pun aman. Kita selesa nak baca.
Okay, so kalau katalah anda pergi umrah ke apa kan, sometimes di Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi bila anda tengok rak Quran tu, kadang ada Quran yang dicetak dengan qiraat lain. So bila senang-senang tu saya pada iktikaf, kadang-kadang tertidur kan, bukalah rak Quran tu, tengok ada tak Quran yang mungkin berbeza daripada kita. Dan katalah kalau anda travel, contoh yang selalu pergi umrah, anda buat kawan lah jemaah dari luar negara. Tengok mushaf yang mereka bawa tu. Sometimes you might be surprised mushaf mereka tu dengan qiraat yang lain. Contoh jemaah daripada Algeria, Maghribi, mana lagi okay, mushaf daripada India kan, jemaah daripada India. Kalau anda lihat mushaf mereka tu dicetak dengan kaedah yang dinamakan Indo-Pak. Indo-Pak is short form for Indonesia Pakistan. Tulisan dia agak rapat-rapat. Lepas tu anda tengok pada satu page tu dia ada, if I'm not wrong, dalam 15 baris macam tu. So kalau anda buka mushaf yang kita pakai selalu ni, biasanya satu page tu dalam 10-11 baris. You can count. Kalau Indo-Pak dia agak compact, agak padat. Tetap resam Usmani, cuma dia punya fontnya je lain. Font dia agak rapat. Kalau yang mushaf yang kebanyakan kita pakai, digunakan font yang berbentuk khat nasakh. Khat nasakh tu dia punya tulisan tu agak kembang sikit lah, agak berjarak. Supaya bila kita nak baca senang dan bila kita nak hafal pun senang. Dan kalau anda lihat mushaf kita, kejap just to show you. Mushaf kita, okay, pada setiap page, okay, mestilah ayat tu habis. Kan setiap ayat akan habis sebelum masuk page yang baru. Tapi kalau mushaf Indo-Pak, ataupun kalau katalah anda ada mushaf lama yang mak kita guna dulu, anda akan nampak kadang-kadang ada setengah page tu ayat tu tak habis. Dia sambung kat page sebelah. Itu Quran yang klasik-klasik tu kan. Itu tak salah. It's still the same. Cuma cara cetakkan sahaja. Kalau mushaf yang anda nampak sekarang, cara cetakkan tu kenapa mereka ensure setiap page tu berakhir ayat pada setiap page? Ini untuk membantu hafalan. Sebab kalau kita menghafal, biasanya kita hafal dengan apa yang kita nampak kan. Kita akan visualize, baru kita senang nak hafal. Jadi bila kita nak menghafal, kalau ayat tu habis pada page yang sama, mudah sedikit untuk kita nak bayangkan ayat tu. Tapi kalau ayat tu tergantung dan sambung sebelah, dia macam terpecah gitu tau. Jadi kenapa mushaf yang kebanyakannya dicetak cara ni, selain daripada memudahkan baca, adalah memudahkan hafal. Jadi kalau mushaf Indonesia Pakistan, ada kalanya anda nampak dia punya ayat tu bersambung sebelah kerana itu cara cetakan mereka. Tak salah, tetapi bergantung pada pembaca you selesa yang mana. Okay, dan kalau anda lihat dia punya font di sini dia agak jarang-jarang macam ni. Kenapa? Kerana memudahkan baca. So kalau katalah Ustazah, suara hilang ke? okay, boleh dengar? Baru boleh. Terima kasih. Alhamdulillah, terpicit lah mute. Okay, sorry. Baik, thanks for the prompt. So kalau katalah ayat ni anda kira satu page ni ada berapa baris kan? Selalunya dalam 10 baris. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 11 baris. Kita punya 11 baris, tapi kalau mushaf Indo-Pak kadang-kadang 15 baris satu muka. So nampak a bit cramp. Okay, so kalau anda nampak mushaf yang berbeza, maknanya perbezaan tu adalah cara layout sahaja. Tetapi mereka gunakan ejaan yang sama, iaitu kaedah resam Usmani, cuma presentation je lain. Dan kalau kita lihat Malaysia ada keluarkan mushaf kan, mushaf dia gunakan resam Usmani, cuma mungkin dari segi dia punya font dia lain sikit, dan tepi-tepi ni dia ada banyak zuhruf. Zuhruf tu maknanya ada banyak dekor, perhiasan.
Kalau ini dia tak letak banyak perhiasan sangat. Tapi kalau mushaf Malaysia saya lihat dia lebih gunakan warna. Okay, kenapa dia gunakan warna tepi-tepi tu untuk lebih pada estetik lah. Okay, dan kalau kita lihat ada juga mushaf yang dia gunakan warna macam ni untuk kaedah tajwid. Tempat-tempat yang ada hukum tajwid dia letakkan warna. Ini pun sebahagian daripada usaha dalam bab bidang dop. Dop tu maknanya penandaan. So kenapa dia letakkan warna untuk memudahkan kita selaku pembaca identify di situ ada hukum. Okay. Dan benda-benda ni semua tak ada pada zaman Rasulullah. So pada zaman Rasulullah, mushaf hanya sekadar tulisan ejaan perkataan, tanda baris atas, bawah, depan ni tak ada. Kenapa? Kerana pada zaman tu sahabat boleh baca walaupun tak ada tanda. Tapi pada zaman-zaman seterusnya, kerana ramai yang susah nak baca bila tak ada proper penandaan, maka diusahakan untuk letakkan penandaan supaya mudah kita baca dan tak salah. Okay, tu anda akan belajar dalam bidang dop lah, dalam bab dop insyaAllah. Ini sekadar dia punya mukadimah je. Okay, ada soalan setakat tu? Kita ada, kita pergi ke ni contoh-contoh mushaf lah. Contoh-contoh mushaf yang anda boleh lihat sendiri. Dan satu lagi faedah ilmu fawasil adalah untuk mengetahui bilangan ayat yang disunatkan membaca selepas surah Al-Fatihah dalam solat kerana ada nas. Ada nas tu maknanya ada bukti lah. Ada bukti hadis ataupun ada bukti Quran yang menunjukkan bahawa sunnah membaca sekurang-kurangnya ayat pendek atau satu ayat panjang selepas surah Fatihah. So katalah kita solat kan, Fatihah tu rukun mesti baca. Lepas surah Fatihah tu nak baca surah ke tidak itu tak wajib. Tetapi digalakkan baca at least satu ayat panjang ataupun at least ayat pendek. So macam mana nak tahu ayat panjang tu setakat mana? Kena refer balik kepada fawasil. Okey, kemudian antara faedahnya untuk mendapatkan pahala pada bacaan ayat-ayat yang dikhususkan dalam kehidupan seharian. Contoh, ada setengah ayat tu yang mana Rasulullah galakkan untuk kita baca. Misalnya macam surah Al-Mulk. 30 ayat yang dibaca, kalau dibaca akan menyelamatkan kita daripada azab kubur. So macam mana nak tahu 30 ayat tu mana? Kena refer balik kepada fawasil. Okey, tu antara dia punya hikmah ataupun kelebihan ilmu fawasil. Ini disebutkan dalam hadis yang mana disebutkan sesungguhnya dalam Quran terdapat 30 ayat yang kandungannya akan memberi syafaat ataupun memberi bantuan. Syafaat itu bermaksud bantuan. Memberi bantuan kepada orang yang bacanya sehingga ia akan mendapatkan keampunan dosanya iaitu surah Al-Mulk. So nak tahu 30 setakat mana? Kena refer balik pada fawasilnya. Okey, dan disebutkan kat sini dalam hadis, hadis ni panjang, saya bacakan tafsirnya. Barang siapa yang baca di waktu malam 10 ayat, dia tidak ditulis di kalangan orang-orang yang lalai ataupun lupa. Dan barang siapa dan siapa yang baca 100 ayat pada satu-satu hari itu, maka dia dikategorikan sebagai orang-orang yang khusyuk ataupun yang taat. Dan siapa yang baca 200 ayat, dia dikira sebagai orang yang berjaya pada hari tersebut. Jadi nak capai martabat-martabat ni, ranking-ranking ni, kena tahulah berapa banyak nak baca kan. Jadi nak tahu berapa banyak nak baca, kena refer balik kepada fawasil tadi. So antara hikmah fawasil adalah untuk kita tahu nak kira jumlah berapa banyak ayat yang kita nak baca. Okey. So mana datang ilmu fawasil? Seperti mana yang saya sebut tadi adalah para sahabat akan lihat bacaan Nabi. Okay, macam mana Nabi baca, mereka akan take note. Tempat yang Nabi akan wakaf ataupun berhenti pada setiap kali dia baca Quran, di situlah mereka tandakan sebagai kepala ayat. Okey, dan tempat-tempat yang kadang-kadang Nabi baca, kadang-kadang Nabi tak baca, kadang-kadang Nabi berhenti, kadang-kadang Nabi tak berhenti, tempat tu ditandakan sebagai tempat wakaf. Jadi kalau anda lihat kenapa ada perbezaan cara pengiraan ayat, kerana ada kalanya Nabi baca dengan berhenti dan ada kala Nabi tak berhenti. Jadi ada dua cara di situ sebab tu nampak macam berbeza. Okey? Ada soalan? Okey.
So, para sahabat membahagikan ayat Quran kepada 3 jenis ataupun 3 bahagian. Pertama, ayat yang Rasulullah sentiasa waqaf. So, kalau Rasulullah baca dia mesti waqaf kat situ, maka itu dikira sebagai fasilah tanpa khilaf. Tanpa khilaf tu maknanya tanpa ada objection. Mereka sepakat. Okey, contoh macam surah Fatihah, bila Rasulullah baca, dia akan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia berhenti pada perkataan alamin. Dia akan berhenti di situ every time dia baca. So, di situ dikira sebagai fasilah tanpa khilaf. Maknanya sepakat dikira sebagai situlah penghujung ayat yang pertama. Okey. Itu satu jenis. Tempat yang Rasulullah sentiasa berhenti, situ memang confirm sebagai fasilah. Jenis kedua adalah ayat yang bila mana Rasulullah baca, dia akan sentiasa sambung. Dia tak berhenti. Okey. Tempat yang dia sentiasa sambung, itu sepakat tidak dikira sebagai kepala ayat. Kita akan sambung. Okey. Jenis ketiga pula, ini yang kita akan bincangkan dalam fawasil, yang mana tempat yang kadang-kadang Nabi berhenti, kadang-kadang Nabi tak berhenti. Ini akan dibincangkan. Dan ini yang menimbulkan perbezaan cara kira. Okey, kalau mereka yang mengira tempat ni sebagai wakaf, maka ada ekstra lah bilangan ayat. Tapi mereka yang tak kira, maka kuranglah bilangan ayat. Okey, boleh? Faham? Jadi yang dibincangkan dalam fawasid adalah kelompok yang ketiga. Tempat yang Nabi berhenti kadang-kadang, kadang pula Nabi tak berhenti. Jadi nak pilih yang mana? Bolehlah pilih mana-mana. Dua-dua betul. Kira soalan? Sebentar . Okey. Right. Siapakah mereka yang membincangkan ilmu fawasil? Okey, ulama fawasil ada beberapa kelompok. Okey, antaranya adalah Madani awal, Madani akhir, Al-Makki, Al-Basri, Dimashqi, Himsi dan Kufi. So ada berapa semuanya? Madani awal 1, Madani akhir 2. So Madani akhir dengan awal ni daripada kawasan yang sama, iaitu kawasan Madinah. Okey, kemudian ketiga tu Al-Makki, Makki daripada Mekah. Kemudian Basri daripada Basrah, Iraq. So kita ada 4. Kemudian Dimashqi daripada Damsyik, Syria. Okey, kemudian Al-Himsi dan Kufi. Okey. So ada 7 kesemuanya. Kenapa 7? Kerana ada 7 copies of the Mushaf yang telah dihantarkan ketika zaman Uthman. Okey. Dan setiap daerah ni dihantarkan sekali guru Al-Quran dan dihantarkan Mushaf. Dan setiap daerah ni dia ada kiraat mereka tersendiri. Semua datang daripada Rasulullah, cuma disebarkan kepada kawasan yang berbeza. Okey. So kenapa ada 7 ni? Kerana bilangan mushaf yang dihantarkan. Okey, jadi kat sini kalau anda lihat dia dah buat nota siap-siap kat bawah ni, ada 7. Kemudian oleh kerana terdapat persamaan antara para ulama, okey, ada setengah golongan antara 7 ni kan, antara 7 kelompok ni, ada setengahnya yang ada persamaan dengan yang lain. Okey, jadi kalau ada persamaan tu dia akan klusterkan sebagai satu golongan lah. Pada kadang-kadang ada setengah ayat tu mereka sama, sepakat pada pengiraan. So dia akan klusterkan sebagai satu grup. Okey. Contoh, katalah Basri dengan Kufi
dia ada persamaan pada sesuatu perkara, katalah Basri dengan Kufi sepakat pada ayat misalnya pada ayat 11 surah ni total jumlah ayatnya adalah nombor sekian-sekian, maka kalau mana-mana kumpulan yang berbeza tu sepakat, dia akan klusterkan sebagai satu kumpulan. So kalau katalah Basri dengan Kufi ni sepakat pada sesuatu perkara berkaitan dengan fawasil, mereka dipanggil Iraqi. Iraqi tu maknanya golongan daripada Iraq lah, sebab Basra dengan Kufa, both of this area adalah dua area dalam kawasan Iraq. Okay. Dan katalah Dimashqi dengan Himsi. Okay, sama pada sesuatu perkara mereka digelar Asyami. Okay, Dimashqi, Damsyik tu berada kat Syria, Himsi, Homs tu pun kat Syria, so dia dipanggil sebagai Syami. Itu kalau ada persamaan pada sesuatu yang berkaitan dengan fawasilnya. Okay. Ini simbol ataupun rumus yang kita tak gunakan sebab kita tak gunakan matan. So tak apalah, sekadar untuk kita tahu. So kawasan Hijaz, Hijaz tu adalah kawasan Mekah Madinah. So kalau Hijazi maknanya ulama Mekah dan Madinah. Kalau kawasan Syami maknanya consist of ulama Dimash ataupun Damsyik dan Himsi. Himsi tu di kawasan Homs, Syria. Okey. Kalau Iraqi adalah ulama Basra dan Kufa ataupun Basri dan Kufi. So kalau ada persamaan dan mereka satu daerah, dia gunakan perkataan Iraqi contohnya. Baik. So kat sini mari kita lihat beberapa bilangan ayat Quran yang sebenarnya di sisi ulama seperti berikut. So ayat Quran tu sama, yang membezakan angka ni adalah kerana cara pengiraan yang berbeza. Okay. So katalah Kufa, ulama Kufa terbagi kepada dua. Okey, pendapat pertama kata total jumlah ayat Quran adalah 6217. Pendapat kedua, pendapat ni lebih masyhur iaitu 6236. Tu yang saya bagi screenshot di di group chat, kan ada satu screenshot tu kan. Screenshot tu dia dalam bahasa Arab. Ini kalau anda beli mushaf, anda cuba tengok di penghujung mushaf tu, saya ambil daripada mushaf ni. Okay, mushaf ni agak popular kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, kadang-kadang kita dapat ni free kan. Pada mushaf ni, penghujung mushaf tu kat tempat dia punya back cover adalah muka surat yang seperti mana saya share kat dalam anda punya group chat tu. So kalau anda tengok, dia dalam bahasa Arab kan, it's okay. Yang saya dah tandakan warna oranye ni, baris pertama disebut kat sini ta'rif hazal mushaf. Dia punya header tu dia letak ta'rif hazal mushaf, bermaksud pengenalan tentang mushaf ini, tentang cetakan mushaf ini. Pada baris pertama ditulis kat sini kutiba hazal mushaf, telah ditulis mushaf ini, wa dhubita, dan ditandakan ataupun penandaan dhab mushaf ni ala ma yuwafiq riwayat Hafs bin Sulaiman, atas apa yang telah disepakati ataupun atas apa yang mengikut riwayat bacaan Hafs bin Sulaiman. So bacaan Hafs tu bacaan yang kebanyakan kita baca. Kerana bacaan Hafs tu senang, dia tak ada perubahan bunyi macam tadi wadduha jadi wadduhi, tak ada. Okay, so most of us akan baca dengan bacaan Hafs. Lepas tu bila anda pergi ke bawah yang saya bulatkan tu, kat sini, di situ ada tanda kan. Okay, wa ghairuha minal kutabil mudawwanah fi ilmil fawasil wa ayyil Quran ala tariqatihim 6236. So yang saya bulatkan ni 6236 bermaksud bahagian perenggani disebutkan bahawa bilangan total ayat dalam mushaf ni berdasarkan cetakan mengikut riwayat Hafs ni adalah total jumlah ayatnya 6236. Kenapa pendapat kedua tu lagi banyak daripada pendapat pertama? Kerana biasanya angka yang besar kerana mereka mengira setiap huruf yang ada pada permulaan surah macam alif lam mim dikira ayat. Okay, ha mim dikira satu ayat. Yang tak mengira ayat itu yang biasanya jumlahnya kurang. Okay, boleh? Ni dari segi pendapat ahli Kufah.
Dari segi pendapat ulama Madinah, dia ada dua kelompok. Ada yang kata total jumlah ayat Quran 6217, ada yang kata 6214. So dia punya angka ni still kurang daripada Kufah kerana mereka tak kira huruf-huruf permulaan surah sebagai ayat. Dia tak kira, dia cuma letak tanda waqaf sahaja. Dia tak kira as one ayat. Okay, boleh? So kat bawah ni semua adalah angka lah. Angka total ayat Quran berdasarkan pandangan-pandangan para ulama di tempat yang berbeza. Okay, bear in mind ayat Qurannya sama, is just that yang membezakan cara mereka kira sahaja. Okay. Kemudian sistem kiraan yang muktamad masa kini, jumlah bilangan ayat-ayat mushaf yang dibaca di daerah timur tanah Arab dan kebanyakan negara Islam yang kini dikenali dengan nama Mushaf Madinah diambil dari apa yang telah muktamad mengikut sistem kiraan golongan Kufi ataupun ulama Kufah. So kat sini dalam perenggan ni disebutkan majoriti mushaf yang dicetak sekarang adalah berdasarkan kiraan Kufah yang tadilah macam tadi yang saya tunjuk dalam screenshot tu. So kebanyakan mushaf yang dicetak sekarang yang kita circulate sekarang ni adalah berdasarkan mushaf yang Saudi pernah cetak. Ini mushaf Madinah dipanggil, tetapi kiraan tu bukan ikut sistem Madani, tetapi mengikut kepada kiraan ulama Kufah yang mana total ayat Quran adalah 6236. Okey. Adapun bilangan ayat yang muktamad mengikut sistem kiraan mushaf yang diguna pakai di daerah barat tanah Arab sehingga kini, ia mengikut sistem kiraan Madani akhir. Okey, yang mana mushaf ni digunakan di Maghribi. Okey, mushaf Maghribi, okey, ini menurut kiraan mushaf Madani iaitu kerana mereka membaca menggunakan bacaan Imam Nafi'. Jadi bacaan Imam Nafi' dia ikut kiraan jumlah ayat ni berdasarkan pandangan Madani akhir. Dia punya ayat tu dalam 6214 gitu. Okey. Adapun di Sudan, maka bacaan yang diamalkan di sana ialah qiraat Abu Amru Al-Basri. Jadi sistem pengiraan ataupun cara mereka kira, mereka mengikut kiraan ulama Basrah. Jadi lain sikit total jumlah ayat Qurannya. Okey. Dan yang bawah ni disebutkan sementara di negara-negara Syam. Okay, negara Syam tu ada 4 negara. Dia consist of kawasan Syria, Jordan, Palestin dengan Lebanon. Asalnya 4 negara ni adalah satu wilayah Syam, tetapi kalau kita tengok sejarah lepas perjanjian Balfour, British pecahkan kepada 4 kawasan ni untuk melemahkan kita sebenarnya. This one is politics lah. Okay, so kalau disebut Syam, maknanya dia consist of these 4 countries. Anda tambahkan satu lagi, Lebanon. Syria, Lebanon, Jordan, Palestin. So kawasan ni mereka menggunakan kiraan Syami. Okay. Kemudian, mengapakah berlaku perselisihan dalam membilang ayat Quran? Kerana perbezaan cara kira. Ni in a nutshell adalah perbezaan cara kira tadi. Okay, ada yang base cara kira tu berdasarkan di mana tempat Rasulullah berhenti. Okay, kalau mereka kira berdasarkan tempat di mana Rasulullah berhenti, maka lebih banyaklah bilangan ayat. Tapi kalau mereka kira berdasarkan tempat yang sama tapi di ketika Rasulullah tak berhenti, maka kuranglah bilangan ayatnya. Okay. Saya. Daripada Madinah yang the second one is Mushaf Maghribi, right? And then how about daripada Syam? Is there a specific name? Mushaf Syami sebenarnya. Tapi that one, kejap dia tak banyak dicetak. Maybe kalau you travel to that area, you might find. Okay, that's why kalau let's say kita travel often, katalah pergi umrah dan sebagainya, kalau anda boleh berkenalan dengan jemaah dari sana, some of them mungkin bawa mushaf daripada tempat lokal mereka. It might be a bit different sebab kita jarang jumpa kan, tapi still resam Usmani, cuma dia punya cara cetak tu lain sikit. Okay. Dan yang kebanyakan kita jumpa sekarang ni adalah mushaf cetakan Madinah. Kan Saudi ada kilang cetak mushaf kan. Dia mushaf cetakan di Madinah tetapi dia tak berdasarkan bacaan Nafi'. Dia berdasarkan bacaan Hafs tapi cara kiranya mengikut cara kiraan Kufah yang mana total ayat is 6236.
So kat sini disebutkan different types of mushaf yang kita boleh jumpa secara universal. Cumanya kalau kawasan kita Nusantara, kita tak carry the other mushaf kerana tak banyak permintaan. Okay, boleh? Hope that answers your question. Okay, dan kenapa ada perbezaan cara kira? Back to the topik yang atas, yang mana Rasulullah ada kala berhenti dan ada kala tidak pada setengah ayat. So bergantung kepada you record yang mana. Kalau you kira berdasarkan Rasulullah berhenti, maka di situ ada extra bilangan ayat. Kalau seseorang tu ataupun ulama tadi tak mengira tempat Rasulullah berhenti tu, maka kuranglah ayat tadi. Okay? Baik, sikit lagi. Ni anda boleh baca sendiri. Okay, tentang dia punya jazak dan sebagainya. Okey, so kat sini dia sebut, kenapa ada perbezaan? Ada kemungkinan sahabat A yang sedang solat di belakang Rasulullah mengira ayat yang dibaca baginda adalah sebanyak sekian-sekian. Kemudian dia keluar kota demi urusan dakwah dan sebagainya. Di hari lain pula Rasulullah baca dari surah yang sama, tetapi sahabat B pula kira ayat tersebut dengan bilangan yang berbeza daripada sahabat yang pertama tadi. Okey, mungkin ada perbezaan dari segi berhenti dan cara pengambilan ayat semula oleh baginda pada 2 malam tersebut. Maka akhirnya sudah tentu ada jalan periwayatan yang berbeza dengan maklumat yang berbeza. This is the reason kenapa ada perbezaan cara kira. Kerana some ayat Rasulullah tak baca dengan berhenti consistently pada tempat yang sama. Jadi kalau malam malam yang satu ni Rasulullah tak berhenti, sahabat yang A kira sebagai tempat tu bukan kepala ayat. Kemudian di malam yang lain, the same ayat Rasulullah baca, sahabat B dengar. Ketika tu kebetulan Rasulullah berhenti di situ, maka kat situ dikira sebagai fasilah berdasarkan apa yang sahabat B dengar daripada ayat yang Rasulullah baca. Itulah sebab perbezaan. Kerana ada setengah tempat, ada 2 versi untuk membacanya. Okey, boleh? Kemudian kat sini last sebelum kita tutup, berkenaan dengan surah Fatihah. Surah Fatihah dipersetujui secara sepakat ada 7 ayat. Yang berbeza adalah cara ayat tu dikira. Okey, kalau ulama Kufi dan Maki, kita kira Bismillah sebagai sebahagian daripada 7 ayat Fatihah. Tetapi kalau selain daripada Kufi dan Maki, kan tadi ada 7 kelompok kan. Selain daripada Kufi dan Maki, the rest, the other 5. Okay, mereka tak kira Bismillah sebagai sebahagian daripada surah Fatihah sebab pada mereka setiap surah tu bermula dengan Bismillah kecuali surah Taubah. Jadi Bismillah tidak dikira sebagai sebahagian daripada surah Fatihah, tetapi walaupun begitu dia berhenti pada alaihim. Okay, Bismillah dia tak kira, dia berhenti pada alaihim. Still ada 7 ayat di sisi mereka. Sekejap ada tak contoh? Okay, kalau anda lihat contoh mushaf sebelah kanan adalah mushaf Warsh. Mushaf Warsh tu adalah mushaf yang mengikut kiraan Madinah ataupun Madani. Okay, yang sebelah kiri adalah mushaf Hafs. Ini berdasarkan kiraan Kufi. So bezanya kat mana? Bezanya pada Bismillah. Berdasarkan kiraan Kufi, kita letak Bismillah ni sebagai ayat pertama. Tapi berdasarkan kiraan Madani, ini tak ada ayat pertama pada Bismillah. Ayat pertama mereka pada Rabbil Alamin. Okey, kenapa tak dikira Bismillah? Kerana bagi mereka setiap surah bermula dengan Bismillah, tidak eksklusif pada Fatihah sahaja. Sebab tu pada Fatihah tidak dikira Bismillah as part of surah Fatihah. Okey, so ayat pertama mereka pada Rabbil Alamin. And then mereka waqaf ataupun mereka kira alaihim yang pertama ni sebagai fasilah, sebagai kepala ayat. Tapi kita tak kira. Itu perbezaannya. Okay, perbezaan dari segi meletakkan tanda fasilah, namun dia punya total jumlah ayat tu still the same. Dua-dua kira sebagai 7, tapi cara dia letak potongan ayat tu saja sedikit berbeza. Okay. So kat sini sikit lagi, selain dari itu, para sahabat melihat dari sudut kesamaan hujung setiap ayat.
Ini juga adalah faktor kerana berlaku perbezaan dalam mengira bilangan ayat tadi. Okay, sebagai contoh surah An-Nas, setengah ulama mengira min syarril waswasil khannas sebagai hujung ayat. Sedangkan ada sebahagian yang lain mengira al-waswas sebagai penghujung ayat dan al-khannas tu ayat berikutnya. Okey. Jadi kat situ cuma perbezaan cara kira saja ayat tu tetap sama. Dan kenapa ada nombor yang tak sama? Kerana perbezaan cara kira tadi. Okey, sebelum kita tutup, ada apa-apa yang anda nak tanya setakat ni? Apa yang anda boleh dapat daripada lesson yang pertama tentang apa benda tu fawasil? Rasanya faham tak? Fawasil tu berkenaan dengan apa? Berdasarkan topik yang pertama yang kita bincang ni. Ustazah, boleh tak saya nak tanya? Ya. Untuk ayat, since ada ulama yang ada perbezaan pendapat yang bilangan ayat ni berlainan, tapi boleh saya tanya kenapa untuk surah tak ada perbezaan khilaf? Dan ada sebab ke untuk persetujuan tu? Okey, tempat yang, okay, your question was that kenapa ada setengah tempat tu tak sama kan? Dia punya reason telah dijawab pada perenggan atas tadi. Okay, kerana kalau kita lihat, ya? Tak, maksud saya kenapa untuk ayat ada perbezaan tapi untuk surah tiada perbezaan? Maksudnya surah Fatihah? Bukan surah Fatihah saja, semua surah across Quran. Tak ada perbezaan macam Dia mana? mungkin bilangan surah kot, berapa puluh surah gitu, is it? Maksudnya kita baru first lesson kan, nanti bila the next lesson anda akan nampak dalam surah-surah yang lain pun dia punya nombor ayat pun tak sama. Okey, ada setengah surah, katalah surah Baqarah, kita totalkan jumlah ayat dalam surah Baqarah 286. Tetapi pada pandangan ulama yang lain, okey, yang bukan Kufi, mereka tak kira as 286, mereka kira kurang daripada tu. So dari segi total ayat dalam surah pun ada perbezaan. Kenapa berbeza? You can go back pada yang perenggan ni. Yang mana disebut di situ ada kemungkinan sahabat yang pertama bila mana dia solat belakang Rasulullah, dia dengar Rasulullah berhenti di sini. So dia kira tempat ni sebagai okey, ada 1, ada 2, ada 3 ayat. Tapi di ketika yang lain bila Rasulullah solat dengan sahabat yang lain, dia baca ayat sama tetapi dia tak berhenti di tempat sama. So the second sahabat bila dia tengok, Rasulullah berhenti pada tempat-tempat ni, so kita ada 1, 2 ayat. 2 ayat saja di sini contoh. Sedangkan previously in the previous account, sahabat yang A bila mana dia dengar Rasulullah baca ayat yang sama, dia nampak ada 3 tempat Rasulullah berhenti. Tapi the second sahabat nampak ada 2 tempat. So kat situ ada difference in terms of calculation. Tapi ayatnya sama. Yang membezakan adalah cara berhenti. Kenapa ada beza cara berhenti? Kerana di situ ada lebih daripada satu cara untuk baca. Faham. Maksudnya not possible untuk macam ayat daripada surah Al-Baqarah masuk ke surah Al-Imran. No, not Tak possible. Ada Sebab memang surah Baqarah aja. Tetapi berapa banyak ayat tu berdasarkan di mana you berhenti pada surah tersebut. Tapi tak akan bercampur surah Baqarah masuk dalam surah Al-Imran, tak. Cuma cara you kira. Okay. Ataupun nak senang faham macam ni lah, macam kiraan metrik. Kita gunakan kg. Kan? Kalau weight kita gunakan kilogram. Tetapi sebelum ni kita gunakan kati. Kan? 1 kati, 2 kati, which is about 600 grams. Tapi sekarang perkiraan standard is either 1 kilo or half kilo. So half kilo is 500 grams. Kalau 1 kilo, 1000 gram. Tapi sebelum ni, mak-mak kita gunakan 1 kati which is about 600 grams. So kenapa berbeza? Kerana cara mereka perceive dia punya weight. Cara kira saja, tapi it's the same thing. Cuma cara penggunaan metrik tadi. Ataupun katalah di sini kalau dari segi jarak kita gunakan kilometer. Tapi you pergi US, mereka gunakan miles. It's the same, nak kira jarak tetapi
kita gunakan perkiraan yang macam mana. Itu je yang membuatkan perbezaan. Okey, boleh? Baik, Boleh, ada terima kasih soalan? Ustazah. Ada soalan yang lain? Okay, kalau tak ada, we can call it a night lah. Semua dah ngantuk kan. Dah 10 suku pun. Okay, kita boleh tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.